Baiklah kepada saudara. Sekarang kita lihat kepada kempen perlembagaanku ini ya, saudara Eman dan juga Cik Firdaus. Kita lihat bahawa fokusnya tadi untuk memberikan kesedaran, awareness. Baik. Tetapi sekarang ni kita pergi kepada dalaman, apakah agaknya kandungan kempen ini? Kalau boleh, silakan. Okey, kandungan kempen ini macam Cik Eman cakap tadi, mula kita ada buku panduan bersaiz buku panduan kecil. Ya. Apa yang ada dalam buku tu? Okey, buku panduan bersaiz kecil ni kami punya objektif utama adalah untuk menyampaikan kandungan-kandungan perlembagaan persekutuan dalam bahasa yang mudah difahami. Okey, dalam bahasa yang mudah difahami. Sebelum itu, sebelum itu, berapa tebal perlembagaan kita? Berapa muka surat? Terdapat lebih daripada 180 artikel. 108, lebih daripada 180 tebal, artikel. Tebal, ya. Tebal, tapi bagi kami, kempen ini kami telah membuat consultation dan kami mendapati terdapat 9 tema utama dalam perlembagaan persekutuan ini. Tema pertamanya yang kita akan launch esok adalah berkenaan satu pengenalan kepada perlembagaan persekutuan, berkenaan kedaulatan undang-undang perlembagaan persekutuan, supremacy of the Federal Constitution. Keduanya kita akan menyebarkan mesej berkenaan institusi-institusi yang telah ditubuhkan di bawah perlembagaan persekutuan dan konsep pemisahan kuasa di antara institusi-institusi tersebut. Ketiganya kita akan menyebarkan mesej berkenaan pilihan raya dan konsep demokrasi, konsep kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Keempatnya kita akan bincang dengan berkenaan hak-hak rakyat, citizenship, fundamental liberties, dan mengapa perlembagaan persekutuan telah memberi peruntukan-peruntukan yang melindung hak-hak rakyat. Dan fasa-fasa yang lain merangkumi eksekutif, parlimen, badan kehakiman, dan yang juga mempunyai sedikit berkenaan peranan peguam-peguam Malaysia. Kita juga mempunyai satu fasa berkenaan Sabah dan Sarawak, dan juga perhubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, fungsi-fungsi, kuasa-kuasa, dan di mana demarcation atau limit untuk membuat undang-undang. Ya. Baiklah, daripada penjelasan tadi telinga saya berasa berat. Berat. Saudara Eman. Tapi datang esok tak akan berat. You datang esok, you lihat buku panduan, lihat pesanan. Kita juga ada satu pesanan khidmat rakyat yang akan disebarkan di semua internet 1 minit. Kalau TV Selangor ingin pesanan tersebut, kita juga boleh memberikan. Terima kasih. Secara percuma, dan kalau orang tidak ingin baca buku panduan tersebut, mereka boleh baca atau menonton pesanan tersebut dalam 1 minit. Ya. Okay. We have buku pesanan, buku bersaiz kecil tadi, dan juga mana bahasa yang digunakan mudah ya, mudah dari fahami ya. Itu satu, dan buku ni akan didatangkan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Mula-mula. Pada peringkat permulaan lah. Okey, sebab dah berapa ya cadangan nak dicetak? 100,000. Yes, 100,000 untuk peringkat permulaan saja. Jadi kami menjangkakan akan ada lebih permintaan untuk percetakan semula buku tersebut lah. Okey, selain daripada itu kami juga ada tadilah khidmat pesanan rakyat tadi. Sebab macam Cik cakap tadi lah, kalau booklet just reading mungkin agak berat kan. Ya, jadi kalau pada mereka yang tak berminat untuk membaca, dan ada juga medium untuk diorang memahami apa itu perlembagaan melalui pesanan khidmat rakyat. Okey, bagaimana cara rakyat Selangor ketika ini boleh berhubung terus dengan Majlis Peguam? Mungkin ada laman webnya, ada nombor telefon, SMS-nya, silakan. Okey, laman web dia ada. Boleh war-warkan terus ke kamera satu. Okey, laman web dia ada di alamat www.perlembagaanku.com. Okey, laman web ni akan dilancarkan secara rasmi besok pada majlis perasmian lah. Ya. Tahniah kita ucapkan. Baiklah, siapa agaknya yang akan merasmikan esok? Datuk Wee Liew. Datuk Wee Liew dari Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah besok ya, kepada mana boleh war-warkanlah. Ya, kita ingin menjemput semua orang datang. Kalau auditoriumnya tidak cukup tempat, kita akan duduk juga di luar auditorium. Baiklah, kalau boleh kita pergi sedikit terperinci berkaitan dengan 9 tema utama tadi. Cukup menarik ya, di mana perlunya kefahaman daripada rakyat Malaysia, terutamanya berkaitan dengan kedaulatan undang-undang tadi. Kalau boleh kita berikan sedikit clue yang lebih mudah difahami. Kenapa
rakyat perlu faham aspek kedaulatan undang-undang? Salah satu daripada contoh yang kita gunakan dalam pengenalan adalah kalau dari Selangor, kita di dalam kereta, kita nak pergi ke Pahang. Bolehkah pihak polis menahan kamu daripada keluar dari Selangor? Tak boleh. Kerana di bawah Perlembagaan Persekutuan, kamu ada hak untuk bergerak mana-mana saja. Dari Selangor ke Pahang. Dan we take this for granted. Kita assume, kita menganggap bahawa kita boleh pergi dari Selangor ke Pahang dengan mudah. Tapi sebenarnya Perlembagaan Persekutuan itu yang mematabatkan hak tersebut untuk bergerak secara bebas. Mana hak untuk bergerak bebas. Itu satu contoh yang simple dan dengan impact. Mengapa contoh yang kedua, mengapa Kuala Lumpur adalah capital Malaysia? Mungkin saudara ingin Kuching jadi capital, boleh tak? Mungkin tak boleh, kerana di undang-undang mengatakan parlimen yang mesti buat keputusan berkenaan capital. Dan kalau nak menukar capital dari Kuala Lumpur ke Kuching, mesti lobby parlimen berkenaan tersebut. Jadi ini adalah isu-isu yang kita menganggap dan tetapi semua ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tersebut. Ada ya? Ada. Okey, konsep pemisahan kuasa cukup menarik juga ya. Kalau boleh Cik Firdaus, kalau boleh jelaskan sedikit kepada penonton kita. Maksudnya konsep pemisahan kuasa adalah satu konsep legalistik di mana institusi-institusi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan sepatutnya beroperasi secara bebas lah. Sepatutnya beroperasi secara bebas. Jadi saya rasa kalau kita cakap konsep pemisahan kuasa secara berasingan, kami tidak rasa rakyat akan terus memahami apa maksudnya. Adakah patut institusi kerajaan ini beroperasi secara berasingan? Dan bagaimana walaupun beroperasi secara berasingan tapi ada check and balance antara institusi ini. Jadi itu yang kami nak bagi tahu pada rakyat lah, bagaimana institusi ini beroperasi secara berasingan tapi menyokong salah satu antara satu sama lain dalam sistem pemerintahan demokrasi ini. Negara ini hanya akan makmur dan kuat kalau kita ada 3 institusi berasingan yang boleh berfungsi dengan bebas. Parlimen, Badan Kehakiman dan Eksekutif. Jadi seumpamanya Badan Kehakiman, eksekutif tidak boleh campur tangan dan cuba influence, cuba memberi pendapat kepada hakim-hakim, mempengaruhi hakim-hakim bagaimana membuat keputusan. Sama juga parlimen tidak boleh bercampur tangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Kehakiman. Dan Badan Kehakiman juga tidak boleh membuat keputusan atau membuat perintah-perintah yang akan mengganggu perjalanan lancar parlimen. Jadi ini adalah satu balance yang sangat delicate di dalam Perlembagaan Persekutuan, dan kita rasa rakyat Malaysia perlu tahu mengapa terdapat konsep ini. Adakah konsep ini dalam Perlembagaan Persekutuan dan manfaatnya kepada rakyat? Mungkin saya suka nak menyentuh manfaatnya kepada rakyat. Silakan Cik Firdaus. Okey, manfaatnya kepada rakyat sebab selalu kita lihat di dada-dada akhbar berita-berita tentang contohnya bagaimana antara kehakiman dengan let's say eksekutif ada isu. Jadi kami rasa kalau kita tak menguasakan rakyat dengan pengetahuan sama ada salah satu isu tentang pemisahan kuasa ni betul atau tidak, kami tidak rasa rakyat boleh come up with their own opinion of which they think is right. Jadi apa yang kami cuba buat di sini adalah basically untuk bagi tahu di bawah Perlembagaan Persekutuan ini yang diperuntukkan berkenaan dengan pemisahan kuasa, dan yang sepatutnya parlimen, kehakiman dan juga eksekutif sepatutnya beroperasi secara berasingan. Yang itu kami akan bagi tahu rakyat, tapi at the end of the day rakyat sendiri yang patut menilai sama ada apa-apa perkara yang berlaku dalam senario kerajaan kita ni sama ada betul atau tidak. Itu pilihan tu kami akan tinggalkan pada rakyat. Interpretasi sendiri rakyat. Jadi itulah macam mana kita menguasakan rakyat melalui kempen ini. Alhamdulillah, maknanya kita dapat maklumat yang cukup mendalam di sini. Kita perlu tahu. Baik, satu soalan saya